أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدني علما نافعا وارزقني فهما مستقيما وهداية للصواب اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Sadaqallahul Azim. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul Azim. Suratul Hashr ayat yang ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fa'alat ummati خمسة عشرة خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجفى أباه وارتفعت الأصوات في المساجد أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala anhu. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi selaku seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala limpah kurnia nikmat dan rahmat dia kepada kita di malam ni. Hamba demo semua, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, kita dapat kembali bersama di minggu ni. Siapa dah masa dan waktunya malam Sabtu giliran hamba di Babo Channel. Maka Alhamdulillah malam ni selawat dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Juga selawat dan salam kita di malam ni kepada iaitu ahli keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita hayati sikit sebanyak yang amat nak cerita pada malam ni ayah-ayah, ibu-ibu. Semoga pengajian kita tetap berterusan walau keadaan COVID-19 atau Corona-19 sekalipun. Kerana pengajian ni satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Malam ni amat nak cerita tentang hijrah Rasulullah sikit.
kerana munasabah nak lalu tahun baru Islam ni, hamba pun tak ada kecek lagi di channel ini, panggil malam ni lah, malam merupakan malam pertama tahun barunya. Walaupun kita cerita dah sikit sebanyak sebelum badan ni, tapi sebelum tahun baru. Malam ni merupakan malam pertama bagi hambanya berada di bulan pertama ataupun tahun baru Islam, tahun baru Islam hijrah. Maka alhamdulillah malam ni sikit nak setuh perjuangan Rasulullah, tikah laku Rasulullah, berdakwah Rasulullah, supaya kita ingat bersama, supaya kita ingat kembali. Kemungkinan kita tahun sekali kita keceklah tentang keadaan Rasulullah. Maka sangat-sangat wajar, sangat-sangat sepatutlah kita sebut di hari ininya, iaitu keadaan perjalanan Rasulullah, baik kehidupan dia dan perjuangan dia, dakwah dia sampai seterus lagi. Maka nak setuh sikit sebanyak sebagai sepitah lalunya, kerana banyak dah babo-babo, ustaz-ustaz, doktor-doktor, kiai-kiai duk cerita di Indonesia ni riuh cerita tentang tahun baru, kiai-kiai, ustaz-ustaz, para masyayikh di negeri Arab pun dimakiailah ketebah tu riuh dah. Di negara Arab kita sini pun dimakiai juga. Banyak orang kita duk kecek dalam YouTube. Kerana di hari ni nak mengajar di balasah masjid tak boleh. Hanya boleh kita kecek melalui YouTube. Dengan secara YouTube kita ni, boleh melalui YouTube kita ataupun YouTube kita ni, alhamdulillah juga. Supaya tidak ada keputusan, tak putusnya pelajaran kita, boleh kita berterusan. Baik, kalau kita tengok Rasulullah sejak daripada kecil lagi sampai dia besar, sampai dia tua, sampai dia kahwin, sampai dia buat rumah tangga dia bina rumah tangga dia, dan dia berjuang sehingga akhir hayat dia, sehingga berjaya. Setelah berjaya itulah Allah Ta'ala ambil dia, pejam matalah Nabi kita. Selama mana tu? Selama dia meninggal umur 63 tahun lebih kurang. 63 tahun Nabi kita umur dia meninggal, dia mati saat itu. Setelah sempurna dah agama Islam dah, Nabi bawa sempurna dah, Tuhan buat turun sempurna dah, tak ada orang nak lawan dah, semua masuk Islam habis dah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ni turun di pada Arafah, tahun yang bulan yang Nabi kita buat haji, nak ayat kata. Tuhan notice, Tuhan cerita kepada Nabi kita sudah pun sempurna dah. Setelah sempurna ni lah Nabi kita meninggal dunia. Habis, kita panggil habis parakik dia, habis kerja dia. Kerja Rasulullah tak ada dah utusan. Kerana Tuhan dia cerita dalam Quran siap dah. Tu Tuhan cerita kena. Tuhan royak kata, aku jadi tiap-tiap umat saat ni tu Rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulah an i'budullaha wajtanibut taghut. Tu Tuhan dah royak dah. Tiap-tiap generasi, tiap-tiap kaum, tiap-tiap masa, tu Allah Ta'ala utusan dia berlaku. Ada Rasul, ada Nabi dan ada Rasul untuk mengajarkan agama. Maka dia makiailah Rasulullah ni, Nabi Muhammad kita ni, Rasul kita ni, Nabi Muhammad ni, orang panggil Nabi dan Rasul hak akhir sekali dah macam. Tu moci-moci nak ya. Nabi hak sutai dah. Tak ada dah orang kalau duk ngaku Rasul lagi bukan dah tu. Boleh katak dengan belakang parai dah. Boleh berkah dia. Nak ayat tak orang bohong dah. Panggil Nabi kita ni khatamul mursalin, penyudah, panggil terakhir dah, Rasul hak terakhir sekali, tak ada dah lepas Nabi Muhammad. Berasul dengan Nabi Muhammad lah lepas kiamat esok. Hanya sekadar mengucap, kata Islam lagi mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Panggil bersyahadat. Dua kelimah tu, dua patah tu jadi Islam lah. Siapa ke hari kiamat esok? Maksudnya jadilah umat Nabi Muhammad walau Nabi Muhammad tak ada sekalipun. Madai dengan mengucap dua kelimah saat ni ataupun syahadat saat ni.
Itulah. Maka Rasulullah ni kita telah maklum, Nabi kita, Rasul kita. Kita seorang Islam ni kena reti lah sikit-sikit sebanyak, kena tahulah tentang Rasulullah ni. Tak kira kita tak kenal Nabi kita, Rasul kita. Benda lain kita kenal. Benda lain kita kenal boleh, kita ingat boleh. Seperti Quran juga. Benda lain kita boleh baca. Benda lain kita dah hafal. Datang Quran ni tak boleh baca, tak boleh hafal. Jadi sikit sebanyak kena reti lah. Tak boleh 30 juz pun mana kata surah-surah sekadar. Tu. Ayat-ayat lazim surah kadar juz 30 ni. We ingatlah boleh 10 apa ni 10 surah hak pandai-pandai. Walau qul huwallahu walau inna a'tayna walau qul a'udzu birabbil falaq sebagainya hak pandai-pandai. Hak pendek-pendek hak pandai-pandai tu we ingat juga. Barulah kita ni nama kata orang Islam. Kalau tak reti seka habuk ke Allah. Habislah nak ayat tu. Tu. Usahalah setara mana pun. Supaya tu juga kita dah ingat. Kita dah ngapa? Tak ingat kamu tak boleh ngapa ke qul huwallah, tak boleh ngapa ke qul a'udzu birabbil falaq. Mu tak boleh mengapa ke qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal alhaakumut takahur. Pendek-pendek ya. Tak boleh ke? Sedangkan lagu yang tak kena mengena dengan agama ni mu hafal habis. Panjang. Bukan selagu, 2 lagu. Siapa 7, 8 lagu, 10 lagu pun ada. Ingat lagu no ayat tu. Ni kita kena berasa malu orang Islam. Ni apa panggil dasar. Dasar orang Islam tak erti Islam ke habislah. Tu. Dimakialah. Ni keadaan nak ayat kata kita orang Islam ni lagu tu lah. Maka Nabi kita pun kita kena erti juga. Kena kenal juga Rasulullah. Kena kenal juga Rasulullah nak ayat tu. Kenal lagu mana? Kenal dengan dalam cerita, dalam hadis duk royak, dalam sejarah duk royak, catat teks sejarah duk royak. Tu nak ayat tu. Kenal lagu tu. Kerana kita tak jumpa dengan Tuhan dah. Sifat-sifat Rasulullah macam mana. Kenapa boleh kita kenal? Kerana kita nak sumberkan semangat kita dan nak ikut jejak langkah Rasulullah. Jejak langkah Rasulullah. Jejak langkah Rasulullah. Supaya apa? Supaya Rasulullah ni dia berdakwah orang. Sejak umur dia 40 mula jadi rasul, maka Tuhan suruhlah dia. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Tuhan suruh dia ni bangun, suruh dia ni berdakwah, menyapalah kepada umat noya tu. Maka setelah dia meninggal dah, setelah dia wafat dah, tak ada dah, siapa dia nak ganti dia? Dulu lepas dia mati, para sahabat dia ambil jejak langkah dia, hubungkan perjuangan dia, hubung hijau dia. Siapa mati sore demi sore, sore demi sore. Maka para tabi'in pula begitulah. Siapa kini kita berada, siapa hari ni kita lon ini dimakia juga. Setiap orang hari ni kena ada sifat Rasulullah dalam jiwa. Supaya kita gimana sekalipun perlu untuk berdakwah, dakwah lalu dah. Ajak orang buat baik. Itu Islam ayat tu. Itu Islam. Kemudian kita nak ajak orang buat baik ni, kita kena kenal dulu. Nabi dia buat gapo, dia suruh gapo, utama gapo dulu. Sifat Rasulullah lagu mana? Tu kita kena tahu. Maka di antaranya yang kita nak tahu sikit sebanyak, kalau hari ni enggak nak ayat atau kalau hak ulama yang buat siap belaka dah, apa panggil zangi. Kita ada baca zangi tu. Utama sekali zangi hak Melayu tu. Oh, zangi hak Melayu ni gak Allah reti seko-seko. Kenapa? Dia terjemuh daripada hak Arab. Hak Arab pula dia kutip di mana? Kutip dalam riwayat-riwayat. Mari buat satu kalam syair. Mari buat satu qasidah. Baca nak ayat tu. Nak ayat tu ulama masa dulu buatnya. Bukan dia buat dengan gagah-gagah gamuk-gamuk pejam mata dak. Tu buat zangi dia ambil dalam riwayat-riwayat. Ambil dalam kitab dia tu. Kitab dia ni kitab sejarah, kitab hadis, kitab gapo semua mai buat. Buat kesimpulan, buat satu qasidah.
buat. Sebab tu kita nak reti sikit sebanyak orang hipun dah. Allahu Akbar. Tu abang zangi kalau tempat kita ya. Tu. Kalau nak tahu selok belok lagi, dalam kitab apa Imam Tirmizi buat tu. Tu. Apa panggil satu kitab yang duk cerita tikah laku Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah. Hak tu comel nak ayat tu. Jadi pendek kata semua saat ni tu kita mari belajar supaya kita nak bersifat dengan sifat Rasulullah. Barulah kita ni sedap. Barulah kita ni betul. Barulah kita ni orang tak benci. Tapi kalau tak bersifat benda ni, Allah. Saya duk royak lah. Saya duk royak lah. Kerana semua hak tika laku Rasulullah ni orang ambil berlaku. Ambil berlaku. Siapa tahu berjalan dia, berkecek dia, tu berjual dia, ajak orang masuk ke jalan yang baik, tu semua saat ni tu tikah laku Rasulullah. Tu supaya kita juga semua orang tak semaya nak buat lagu mana nak orang tak semaya nak wis semaya ni. Ni satu juga kena cari cara. Kerana Rasulullah ni masa musyrikin dulu bukan sekadar tak semaya lah orang ni, orang lawak orang. Kalau tak pandai, tak ada uslub sungguh, tidak ada hikmah sungguh, Allah nak ayat kata. Bayangkan Nabi kita sore di Mekah. Orang comelnya Nabi kita sore je. Bawa Islam kelik. Setelah menikah dengan Khadijah dua orang, tu Nabi Muhammad nak ayat kata pada asalnya. Tu. Lama-lama Sayyidina Ali panggil mari dia pera. Zaid bin Harisah dia pera. Capu-capu. Lama-lama sahabat Nabi masuk Islam. Tu nak ceritanya Rasulullah. Bermulanya Rasulullah bawa benda sebenar. Allah nak boleh kau habis di Mekah ni, Allahu Akbar. Hingga siapa tahun yang ke-8. Tahun yang ke-8 buka Mekah. Tahun yang ke-8 buka Mekah, barulah habisnya masuk Islam. Hak menetai habis dah, hak mati dalam kapi dalam musyrik gitu. Tapi hendak lagi tu panggil peluang masuk Islam. Akhir sekali. Dulu menetai tapi akhirnya masuk Islam baik. Macam Sayyidina Umar, Khalid ibn Walid, macam-macam. Dulu penetai Rasulullah berlaku tu. Banyak. Mas'ab bin Umair nak ayat kata hak masuk Islam. Tu. Tu nak ayat kata pada masa dulu. Pada masa dulu nak ayat keadaan ni, nak ayat kata. Tu. Ni keadaan umat di ketika Rasulullah berdakwah dulu. Tapi dia pandai. Hari ni kita nak ambil lah jejak lakah dia, keadaan dia. Keadaan dia saat ni tu. Nak ayat kata nak buat macam mana? Nak ambil semacam Rasulullah. Kita kena mengaji. Kena tengok latar sejarah dia lagu mana. Rasulullah ni. Pas geno hari ni kita tak berjaya misal kita tu. Ni kita kena muhasabah diri. Setahun sekali kita kena balik lipat sejarah. Tengok. Buka lipat test sejarah, tengok Rasulullah macam mana. Nak barukan kita lagu mana. Sahabat setara mana. Nabi kita, Allahu Akbar. Duk Mekah nak ayat tu. Ada seorang musyrik Mekah dulu, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini ayat tu capok belulai utuh. Sekali dengan najis-najis, sekali dengan haid-haid, sekali dengan darah-darah. Lepah ke atas Nabi ni ayat tu. Nabi tengah duduk sujud di Baitillah. Capok gerum belulai utuh, sekali dengan haid-haid utuh baru semalam. Cuba tengok. Tapi setara mana Rasulullah kata gapo? Tak ada. Kadang-kadang kambing hak baru semalam lepah dengan belulai berkala dengan haid-haid. Anak dia Fatimah. Kadang-kadang Fatimah dengan obek. Siapa dia buat nyanyi ke ayahku? Ni kesabaran Rasulullah. Susah tak nak bercakap dah. Nabi tak ada padu buku makan, buku pakaian, Nabi tak ada padu. Yang pentingnya dia boleh menyampaikan risalah kepada umat. Tapi pandai Rasulullah tak ada dah. Tak ada dah nak lawan Rasulullah, cukup. Tuhan pilih dia cukup sekali. Sebab tu hari ni kita paling ke belakang sikit kita ni. Paling mana? Paling kita dah hari ni, kalau kita dah hari ni macam mana
dengan orang yang tak faham Islam, orang yang kita nak ajak dia ke jalan yang baik, setara mana? Kalau hari ni kita tengok tak ada sifat-sifat semacam ni, tak ada jalan kita. Kau dakwah orang kau lari, kau kecek dengan orang kau beci, tu tak ada jalan. Tak ada jalan. Hani nak ayat tu. Tak ada jalan. Nabi kita pada awalnya begitu sungguh. Begitu sungguh. Pasal apa? Dakwah Rasulullah dengan dakwah kita ni jauh beza. Dakwah Rasulullah, dakwah musyrikin. Dakwah orang duk sembah berhala, duk sembah tokong. Dalam rumah ni ada berhala, ada tokong. Nak paling dia matu sembah tokong, nak pergi sembah Allah ni, bukan mana. Hari ni kita nak ajak orang kau dakwah baik, ya. Kadang-kadang orang tu saat ni tu dia duk semayat dah, ataupun dia orang Islam dah. Kau dah tak semayat, tak bersungguh, ya, kita nak begitu. Sebab tu kita kena sifat yang kita nak ajak orang saat ni tu, memang kita kena betul-betul comel. Kalau kita buat tak berjaya atau tak berjaya, maknanya kita tak betul banyak lagi. Lepas tu di hari ni kita kena beza pula. Nabi kita dia berdakwah, dia tak menghukum. Kita di hari ni kadang-kadang bila dia tak ikut kita hukum demo. Kadang-kadang kita berkecek, kita menghukum orang. Dia tu begitu, dia tu kafir, dia tu syirik, dia tu bid'ah, dia tu neraka. Tu hak ni kau jauh. Macam tu. Kita bertukar. Bertukar kata kita ni nak berdakwah orang jadi tok qadi. Tukar jadi tok qadi. Nabi kita kalau lagu ni tak nak berkecek, seorang habuk tak masuk. Ni nak ayat. Ni keadaan kita di hari ni. Sebab tu setahun sekali kita kena ulai kaji semula kehidupan kita, khususnya kepada da'i. Da'i nak ayat kata. Tak ada kira siapa dia, amor kau, demo kau, tok guru mana kau, ustaz mana kau, doktor mana kau, kena muhasabah diri kita. Karena kita bawa risalah. Karena kita tolong risalah Rasulullah. Karena dia dah mati dah. Kita lah akan royak sikit sebanyak, balighu anni walau ayah. Kita sapalah sikit sebanyak pun kepada orang yang tak reti pada orang teruk. Ni keadaan royak tu kita kena muhasabah. Banyak kan kalau kita nak kecek banyak sikit kali. Abu Jahal sendiri tarik kain Nabi kita. Ketika Nabi duk tawaf baru boleh 4 keliling je. Nak suku Rasulullah. Dia senjah kain Nabi nak suku nak ya tu. Allahu Akbar. Mari di Abu Bakar ke mari di Uthman. Jet Abu Jahal lari. Lari terkait pula Umayyah bin Khalaf. Umayyah pula. Sehingga Nabi marah. Nabi kata muni tak beradu deh. Tak muni payah beradu, muni tak lama sikit lagi kenalah bala, turun bala lah. Ni nak ayat tu. Sungguh. Tak lama lepas pun tak lama. Umayyah ni mati dalam perang Badar. Abu Jahal pun ni maki juga. Mati. Siapa dia yang bunuh Umayyah ni? Iaitu hamba dia. Yang mana dia buat seksa hamba dia, seorang hamba, iaitu Bilal ibnu Rabah. Bilal tu keben Nabi ni asalnya jadi hamba Umayyah tu. Umayyah ni orang kaya dalam Mekah. Salah seorang sedekah. Tapi dia saing rapat dengan Abu Jahal. Tu. Jadi Bilal bin Rabah masuk Islam senyap-senyap ketika tu. Dia mengucap, dia jumpa dengan Rasulullah tengah hari. Masuk orang Arab tidur tengah hari sekejap. Kailulah. Ni nak rakyat kata perjuangan Rasulullah, sabarnya Rasulullah. Habis Nabi tak kata gapo. Nabi duduk Mekah tak kata apa. Dia muak macam mana tak ada apa. Dia berkata tak ada gapo. Dia meludah Eliu tak ada kata apa. Ni nak perangai Rasulullah. Hari ni pergi rumah orang tu tak jaya klik, esok pergi pula. Pergi dongeng, pergi kecek, pergi royak kebenaran. Baca ayat Quran, baca tu, baca ni. Ni Rasulullah, dakwah Rasulullah. Sebab tu dia berjaya. Kita dah hari ni kadang-kadang kita mengaku kata kita ni. Kita ni orang da'i, kita ni orang pendakwah. Kita ni orang mengajak orang ke jalan kebaikan. Tapi sifat-sifat kita meliarkan manusia daripada kita.
Orang pakat lari belakang. Tak boleh lagu ni. Hari ni kita kena prak tua kita. Kita kena proseskan diri kita supaya kita masuk dalam kategori hak Rasulullah. Masuk di dalam sifat-sifat Rasulullah. Tak usah kata apa dah. Nabi orang tengok sifat-sifat dia orang menarik dah. Sebab tu nak ayat Nabi kita ni sejak daripada kecil lagi sehingga dia dewasa, sehingga dia berkahwin, sehingga rumah tangga, semua saat ni tu lemah lembut, tak ada sifat. Lemah lembut Nabi kita. Banyak kalau nak bilang tengok dalam Zangi ni banyak sekali. Dalam Zangi ni. Sebab tu Zangi jangan duk pandai rendah. Kita boleh mengaji ilmu. Tak usah berlagu pun tak apa. Kata-kata hak ulama buat. Ulama buat tu dia kutip dalam hadis-hadis tu. Bukan sikit-sikit dalam hadis-hadis. Bukan dia royak pejam mata. Ada setengah orang ni cerita Zangi tu. Dia tak reti telajak tengok. Kerana hak ulama buat bukan hadis Nabi Zangi. Tapi ambil daripada tu kesimpulan daripada hadis-hadis. Daripada hadis-hadis. Banyak orang kita hari ni jadi tak faham mana dari segi keadaan. Hak ni orang panggil tak faham. Terlalu orang kita duk nak pakai apa? Nak pakai Quran dengan hadis. Ada setengah orang tu nak pakai Quran hadis. Iling kepala tak ada. Tosih mulai. Dia tak reti kata semua tu orang ambil situ belakang. Semua orang ambil situ belakang, perdu situ belakang. Bukan mung seorang dak ambil situ tu. Ya tu, hadis Quran. Kitab ulama semua tu jadi 10 jilid, 15 jilid, 30 jilid semua tu mari di Quran hadis. Demo alim, demo pandai, demo colek boleh. Kita baca Quran saja je. Idrak ikhfa tak betul. Panjang pandak tak betul lagi. Apa kita nak pakai agama mana? Ilmu nak tubik dalam Quran, nak tubik, nak kaji hadis ni, bukan sikit banyak. Bawa Arab dia pelak-pelak, Melayu pelak-pelak, tak nak kecek. Hani nak ayat kata, ulama-ulama buat kitab. Baik ulama Melayu, ulama kita sini, ulama Indonesia, semua ulama-ulama yang duk karya kitab, semua ambil dah hadis Quran belakang. Ambil Quran belakang. Tapi dia mau aling, dia mau buat tu. Quran pula dia mau aling, dia mau faham Quran. Dia mau faham hadis. Dia mau mengaji pada orang Arab. Syekh masa dulu lagi dah. Lapis orang dulu lagi. Tu nak ajak dia mau faham. Buat kitab, buat tu, buat. Supaya orang Arab juga. Sore-sore orang aling, banyak. Kita kena tak habis kali. Tak kena tak habis. Sore-sore nak ajak tu berapa puluh kitab. Tu nak ajak kata. Tapi orang kita hari ni, panggil panah cek hiyah. Tidak, panah cek hiyah. Perasaan kata, orang tak pakai hadis ke Quran. Geduk mengajar kitab, tak mengajar Quran. Ni panggil bodoh. Ni panggil bodoh. Tidak. Nak ambil mana orang nak buat kitab, nak buat apa semua. Hukum fiqh, hukum apa semua. Ambil hadis Quran belakang. Ambil pasal ni, hukum fiqh lagu ni. Ambil ayat-ayat yang mengandungi ahkam-ahkam. Buat hukum fiqh, buat kitab fiqh. Berapa pula? Kok Syafi'i banyak mana, Hanafi banyak mana, huduk khilaf betul mana, semua tu. Allahu Akbar, alingnya, aling-aling ulama noyak. Tak usah banding dengan sahabat-sahabat. Aling ulama yang noyak tu. Kita di hari ni. Nak baca kitab demo tu pun tak erti dah. Tak ada baris. Nak berbaris tak betul dah kita. Cahaya ambo dah, nak berbaris tak betul dah. Noyak tu. Lapis kitab-kitab, lapis payah-payah, balarah pekecek. Tak kena pekecek. Tak erti dulu dah. Ni nak ayat kata kita di hari ni segala kedaifan. Sebab tu nak ayat kata banyaklah kita kena ukar diri kita. Ambo demo supaya lah. Ni nak ayat kata kita di hari ni sebelum kita nak sapa gapo tu kita kena kena proses kita dulu. Ni nak ayat kata. Ni sejarah Rasulullah nak ayat kata. Kehidupan dia nak ayat. Bawa agama. Tu kesabaran Rasulullah. Banyak di antaranya penetai Rasulullah pada masa dulu. Akhir jadi apa? Jadi saing rapat. Tu Rasulullah. Nak ayat tu panggil penetai Rasulullah. Cuba tengok siapa dia? Amru ibnul As. Amru ibnul As. Mula-mula nak masuk Islam tu. Allah. Nak masuk. Tuan nak masuk.
Tu. Bila ya Allah tangi nak saling dengan Rasulullah, nak jabat saling dengan Rasulullah. Bila Rasulullah Allah tangi, dia tarik tangi dia. Sehingga Rasulullah kata kena, Hei Amru, mu nak masuk Islam ke tak? Mu nak masuk Islam ke tak Amru? Kata dia Amru, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, ya Muhammad, aku nak masuk Islam. Hakim ni mudah mahal masa tarik-tarik ni. Aku nak minta padamu, maaflah kat aku dulu. Maaf apa? Maaflah apa kesilapan aku denganmu ya Rasulullah. Tengok Amru bin As. Nabi kata apa? Aku tak pernah menyakiti padamu ya Amru. Dah aku dulu ya Rasulullah. Banyak kali aku menentangmu. Banyak kali aku cedek nak bunuhmu. Tu nak ayat Amru bin As. Sehingga Nabi kata apa? Aku maaf padamu segala-galanya. Maaf. Barulah ia saling dengan Rasulullah. Ini Amru bin As. Nak ayat kata Allahu Akbar. Dia minta maaf dulu kepada, barulah dia mengucap dua kalimah syahadah. Lepas pada tu baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini penentai Rasulullah. Penentai Rasulullah. Tu nak ayat kata. Tu di antara banyak anak orang kaya. Anak Mas'ab bin Umair. Mas'ab bin Umair ni anak orang kaya. Anak orang kaya dalam Mekah. Nabi kenal apa dia? Nabi kenal apa dia? Nabi tahu keadaan dia. Nabi kata Mas'ab bin Umair ni anak orang sedekah dalam Mekah. Rumah dia ni macam Baitullah. Maksudnya rumah molek. Rumah molek. Baitullah ke molek. Tengok kelambu dia tu. Pakai kelambu. Dimaki ialah rumah Mas'ab. Rumah orang kaya. Tira-tira dia. Kain lasi rumah dia ni molek. Hidai berganti hidai. Akak hidai ni letak hidai lain. Ni rumah Mas'ab bin Umair. Tapi nak ayat tadi dia ni masuk Islam senyap-senyap. Bila tahu di ibu bapa dia, halah dia. Tahu klik marah. Tu marah nak ayat Mas'ab bin Umair. Ni orang muda nak ayat tu. Orang muda nak ayat masuk Islam. Bila datang kebenaran nak ayat tu. Kerana Rasulullah ni comel nak ayat. Bila ayah dia, ibu dia tahu ni, marah. Marah kepada Mas'ab. Mula-mula Mas'ab lari gimana? Lari duduk di Yaman. Duduk di Yamin nak ayat tu. Lari ke sana, hijrah pergi di Yamin. Duduk Yamin tak berapa lama klik mari Mekah. Jumpa dengan ibu bapa dia, marah lagi, masih duduk panas lagi. Halah hambak dia. Lalu dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tak aku nak hijrah dulu ke Madinah? Ini Mas'ab bin Umair awal-awal orang yang hijrah ke Madinah. Nabi benar kepada dia, gilah Mas'ab. Dia pergi duduk di Madinah. Nabi kata ajar orang Madinah hati Islam. Hei Mas'ab, ya Rasulullah. Ni anak orang sedekah, anak orang kaya. Yang masuk Islam. Senyap-senyap, sulit-sulit. Lalu itulah ibu bapa dia tahu dia halal takut. Lari pergi Yamin, hijrah pergi ke Yamin. Klik mari Mekah semula tak jadi lagi. Masih panas lagi ibu bapa dia. Paksa dia minta Rasulullah hijrah pergi ke Madinah. Sebab tu Nabi kita duduk di Madinah, bila Mas'ab bin Umair lalu jalan nyok dalam masjid, Nabi duduk cakap, Nabi teriak dah. Nabi teriak. Nabi bila tengok Mas'ab bin Umair, Nabi teriak. Sehingga sahabat tanya, ya Rasulullah, gena mu tengok ke Mas'ab, mu menangis ya Rasulullah. Nabi bercerita lah, aku ingat sebab aku menangis dengan Mas'ab kerana dia anak orang kaya. Dia sanggup tinggal kekayaan dia. Kalau anak orang kaya lain bila nak tinggal, hidup dengan mewah, tapi dia sanggup tinggal kerana Mas'ab duduk di Madinah pakai baju tapung. Nabi tengok, Nabi teriak tengok ke Mas'ab nak ayat tu. Hani nak ayat tu rela diri sanggup turut Rasulullah hijrah ke Madinah nak ayat tu. Anak orang kaya pakai kain tapung, pakai baju tapung. Nabi menangis tengok. Susah, habis susah. Allahu Akbar. Dimaki juga Abdurrahman bin Auf sendiri. Abdurrahman bin Auf orang kaya sedekah. Sanggup tinggal harta benda di Mekah. Rumah besar, kebun luah. Ternak ke banyak tinggal di Mekah. Mari duduk dengan Rasulullah di Madinah nak ayat tu. Orang kenal orang Madinah pun kenal kata Abdurrahman bin Auf ni orang kaya di Mekah. Ini nak ayat kebenaran.
kebenaran ayat. Bila kita orang da'i ni comel, orang ikutlah dah. Orang ikut. Satu kita nawai tu kita saat ni tu kena betul. Kena comel. Jangan ada sebalik. Jangan ada sebalik. Kalau nawai tu tak betul, saya dah goyak lah. Nawai tu tak betul, saya dah goyak. Satu hari akan terbuka, satu hari akan selerak, satu hari akan pecah bila cing. Guyuh bila. Mung kata kaku, ku kata kemung bakal cicor ni berak. Habis goyak Rusia bila cing dah. Bila tak betul tengok. Ni banyak ni nak ayat tu. Hari ni nak ayat. Sebab tu di antaranya kurang kejayaan kita dah hari ni sebab tu. Kita tak ikhlaskan dalam kerja kita. Dalam perbuatan kita. Ni kita kena muhasabah dah tahun baru dah. Kita betulkan niat kita betulkan tikah laku kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah. Nah, tu di segi perangai, di segi amal ibadat pula. Di segi amal ibadat nak ayat kata. Di segi amal ibadat. Nah, Nabi tak nak cek dah. Sahabat Nabi nak ayat tu di antaranya kita tak kenal. Siapa dia? Abu Bakar sendiri. Abu Bakar, Sayyidina Ali, Abdullah ibnu Mas'ud, Ka'ab bin Ujrah. Banyaklah sahabat-sahabat Nabi berkenaan dengan apa ni? Dengan hidupnya di dunia ni. Banyak. Abu Bakar satu ketika dia semaya. Dia semaya dalam semaya. Dia baca dalam ayat dalam semaya dia. Bila siapa di satu ayat dia teriak. Dia menangis di dalam semaya dia Abu Bakar. Semaya malam. Bila dia rokok, dia menangis. Dia kemari. Dia baca dalam semaya dia ayat apa? Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Bila siapa dia ayat tu dia teriak. Abu Bakar dia teriak, dia faham. Sungguhnya Allah Ta'ala beli orang mukmin ni dengan harta dia, dengan diri dia. Beli dengan apa? Beli dengan syurga. Abu Bakar dia faham ayat ni kan. Dia bimbang takut Allah Ta'ala tak belikan diri dia. Bimbang Allah Ta'ala tak belikan harta dia yang dia khairat, yang dia berjual dengan harta dia. Tu nak ayat tu. Gana? Bimbang dia. Teriak dia. Dalam rokok dia teriak. Ni takut Allah Ta'ala tak beli diri dia saat ni tu. Ni nak ayat tu sahabat sebab tangga tu baca ayat Quran teriak. Habis tu imam Mekah, tu imam Madinah dan tu imam masjid-masjid lain di negeri Arab ya. Bila baca ayat yang menyentuhkan jiwa dia, Allah teriak. Sampai mengisak teriak no ayat tu. Ni keadaan ayat tu. Duduk di keikhlasan kita. Keikhlasan kita no ayat tu. Ni no ayat para sahabat no ayat. Ali pun dimaki juga. Sayyidina Ali teriak dalam bacaan dia. Bila siapa dia ayat la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama orang hak tahu dengan orang tak tahu. Tu, bila siapa dia teriak. Gena Ali, dia rasa dia banyak lagi hak dia tak tahu. Ali dia berasa banyak lagi dia tak tahu. Dia tak ada berasa aling dak Ali dak ayat. Ni nak ayat keadaan sobat. Kebimbingan sobat di segi apa ni? Di segi amal ibadat dia nak ayat kata. Bimbang Allah Ta'ala. Tu. Engkau tu saya ayat kata tak sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Jadi orang aling dengan orang jahil tak sama. Maka dia teriak, aku ni jahil banyak lagi ya Allah. Aku ni jahil banyak lagi ya Allah. Ni mengaku diri. Tapi itu tak boleh perasan diri kita. Tak boleh perasan. Jangan duk agak orang ni tak erti, kita sorang je erti. Ni ingat molek kita, ingat molek. Jangan besar diri. Rendahlah diri kita. Ni keadaan kita sebagai da'i nak ayat tu. Jangan duk berasa perasan. Tu nak ayat apa tu? Nak ayat kata keadaan sahabat-sahabat Nabi dalam kehidupan dia sebagai da'i lepas Rasulullah mati. Ni keadaan nak ayat kata. Abdullah ibnu Mas'ud sendiri seperti juga. Tu. Abdullah bin Mas'ud ni dia katakan, aku bila matahari naik, matahari jatuh, pasal susah hatilah. Tu. Setiap hari apabila matahari tu naik, matahari naik. Tu.
Dan bila matahari tu jatuh, gena dia susah gena tu. Bahasa gelisah dia. Dia bahasa gena. Hari ni bertukar ganti. Hari ni bertukar ganti. Tapi nak ayat kata hari dah bertambah. Hari bertambah. Naik matahari. Bawa hari turun. Jatuh matahari. Tapi ilmuku ni. Apa ni? Aku bimbang ke apa? Aku bimbang. Dia kata apa? Tuhan tak apung ke dosa-dosaku. Dia bimbang kata Tuhan tak apung dosa dia. Tu nak ayat tu. Matahari naik, matahari jatuh. Gapo amalan dia tak bertambah. Dia bimbang Allah. Hari ni berasa tak ada banyak hari dah nak mati. Esok berasa kau dekat lagi nak mati. Tapi amalan aku tak ada bertambah. Tuhan ni apung gedak dosa aku ni hak lepas dah. Tengok duk teriak. Teriak susah hatilah bila waktu pagi dan waktu petang. Gelisah nampak dia. Gena. Nak ayat kata hari ni bertukar ganti dah. Hari bertukar ganti nak ayat tu. Tapi amalan tak ada bertambah dia kata. Matahari naik, matahari jatuh tak ada tambah dak. Lepas tu dia bimbang apa? Bimbang tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni nak ayat tu banyak di antara panggil apa ni? Keadaan sahabat Nabi. Keadaan sahabat Nabi nak ayat tu di masa Rasulullah tak ada. Nak ayat tu bimbang. Ni keadaan. Nabi sendiri tak kena berkecek lah. Sebab itulah kita panggil tahun baru, tahun hijrah ni, ibu-ibu, ayah-ayah, moci-moci hodok di rumah. Nak ayat kata sidang penonton sekalian, hari ni kita kena carilah. Kita kena cari amal ibadat. Jangan duk rasa mada dengan sekadar tu. Kerana benda ni nak ayat kata hari demi hari ni panggil masih kau dekat dah. Ambo pun dimakialah bimbang, sangat-sangat bimbang nak ayat tu. Ni nak buat apa boleh. Tapi biarlah kita mati dengan keadaan kita jaga amal ibadat kita, jagakan dosa pahala kita. Nak ayat tu kita jaga. Hak pahala kita jaga secara kita banyakkan pahala kita. Dosa kita jaga dengan berarti kita bertaubat kepada Taala. Hari kita bimbang sekali. Jangan berasa itu. Kerana apa? Kerana bila kita berpisah, berada di alam barzakh, kita tak ada jalan dah. Bila orang usung kita kubur, tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah nak ayat tu. Padahal kita tengok sahabat-sahabat Nabi ni duk teriak setara tu. Abu Bakar, Umar, Ali duk teriak dalam amal ibadat dia berasa tak cukup tu. Sedangkan demon ni dijamin syurga dah. Walau dijamin syurga dah pun nak ayat kata takut lagi. Apatah kita di hari ni tak ada kena mengenal sikit habuk. Tak ada kena mengenal. Nabi tu diri dia tak kena berkecek dah. Dia maksum. Tuhan jamin syurga dah. Tu Rasulullah. Semaya siapa bekok kaki-kaki. Semaya siapa bekok ke kaki tu ayat tu. Tuhan jamin dah ayat tu. Tu. Supaya juga sahabat-sahabat. 10 orang sahabat. Hak Rasulullah jamin dah syurga. Tapi buat amal kuat ayat tu. Hak jamin syurga dah ayat. Di antaranya 10 siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar sendiri ni apa ni? Rasulullah jamin dah. Jamin syurga dah. Ayat tu Allahu Akbar. Tengok. 10 orang hak Nabi jamin syurga. Yang kedua Sayyidina Umar. Umar Ibn Khattab. Hani Nabi jamin syurga dah. Kita ahli sunnah jamaah ni lagu ni. Habis tu Syiah duk cerita ke Abu Bakar, cerita ke Umar, kita tak boleh terima. Kita ahli sunnah wal jamaah tak boleh terima nak ayat tu. Tu nak ayat tu. Hak Allah Taala, hak Tuhan, hak Nabi tu jamin syurga. Datang dia mau hidup supah duk gapo. Boleh ke? Tak boleh. Ni nak ayat. Yang ketiga siapa dia? Sayyidina Uthman sendiri, menantu Nabi. Nikah anak Nabi 2 orang. Sayyidina Uthman ni 2 orang. Mula-mula dengan Ruqayyah.
Nah, dengan Ruqayyah. Kita panggil dengan Ruqayyah. Buat mati Ruqayyah, nikah dengan Umi Kulsum pula. Tapi dua-dua ni bujai kedua. Dia ambil bujai. Boleh anak Nabi bujai dua-dua. Itu Sayyidina Uthman ayat kata. Sahabat lagi pula menantu pula. Ni nak ayat kata. Yang keempat siapa dia? Sayyidina Ali sendiri. Sayyidina Ali ni. Apa ni sepupu lagi? Menantu lagi. Ni Sayyidina Ali sendiri. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Allah, kita sanyung-sanyung Ali. Tak kena tanya kita. Ahli bait nak ayat tak kena tanya kita. Tak kena tanya ahli sunnah wal jamaah. Sudah pun duduk dalam hati, duduk dalam senubari kita, sore. Tak kena tanya Hasan Hussein cucu Nabi tak nak kecek. Kita kasih belaka. Tapi kasih ahli sunnah bukan puja. Bukan puja cerita orang lain tak. Orang lain pun sahabat Nabi dimaki juga. Ali dan juga keluarga Nabi semua, Fatimah kau siapa dia kau adalah keluarga Nabi. Tetap duduk tak kepala junjung. Nak ayat tu. Tapi kami tak puja, kami tak melampau. Ni nak ayat kata ahli sunnah wal jamaah. Tu anak cucu Rasulullah nak ayat, cicit Rasulullah nak ayat. Tu. Nah, yang kelima siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Ni yang kelima hak Nabi tunjuk dah. Talhah bin Ubaidillah. Yang kenanya Zubair bin Awam. Ni hak Nabi jamin syurga juga. Yang ketujuhnya Abdurrahman bin Auf. Ni Abdurrahman bin Auf nak ayat kata Rasulullah jamin syurga juga. Yang ke-8nya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ialah di antara sahabat Nabi yang ya Rasulullah ada jamin syurga. Yang ke-9nya Sa'id bin Zaid. Ni pun Nabi jamin syurga juga. Yang ke-10nya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Orang yang ke-10 hak Nabi totok, hak Nabi tunjuk, hak Nabi royak di atas dunia lagi dah. Noyak kata ni noyak. Padahalnya sahabat Nabi ni beratus-ratus, beribu-ribu noyak tu. Tapi 10 orang ni hak Nabi tuding dah. Ni di antara. Panggil di antaranya. Sebab tu di antara sahabat-sahabat Nabi yang cermelai, yang comel sekali di antara apa nama? Siapa dia? Sebab itulah khalifah yang pertama diletak Abu Bakar. Kerana Abu Bakar ni menyertai Nabi ni banyak sekali. Nabi utama ke dalam hidup dia Abu Bakar. Pak kita ada bahasa pelik. Di antara hak pelik siapa dia? Syiah. Selalu dia tak asup pada Ali no ya tu. Jadi salah kata rombok mesyuarat, rombok syura. Hak nak pilih khalifah saat itu. Sedangkan Ali sendiri pun bayar dengan Abu Bakar. Jangan dia peling tu. Ni orang nak terima taklih ni. Panggil nak khenak saja, nak khenak. Bukan orang tak tahu belaka. Gino boleh ada gitu. Ni keadaan noyak tu. Terlalu tak asup. Kita pun saya ahli bait. Kita saya ke Ali, saya ke Hussein, saya ke Hasan. Saya belaka, Fatimah saya belaka. Cucu Rasulullah, anak beranak Rasulullah noyak tu. Tapi tak semacam tu. Saya dengan keadaan, saya dengan ilmu, saya dengan pengajian, saya dengan kaedah-kaedah noyak tu. Bukan saya tak tahu ke mana tah dak. Tu. Tengok Rasulullah. Nah, dekat Nabi nak mati, Nabi duk sakit. Nak ayat kata. Siapa dia yang ganti yang itu email? Tak usah kata hijrah. Hijrah tu Abu Bakar dah. Apa boleh Nabi tak bawa orang lain? Sedangkan Umar pun dah ada. Tak ada ayat. Ali dah ada. Nabi tak tahu Ali. Ali mungkin hatta amanah orang dulu. Nabi royak dah. Mu tak boleh hijrah ya Ali. Mungkin hatta amanah yang ada di atas rumahku semua ni. Tengok. Jadi amanah yang diamanahkan kepada Nabi kita ni banyak. Di atas rumah dia. Nabi dia kena hijrah dengan segera, dengan tergepak, dengan cepat. Tuhan izin dah kepada dia. Tu. Maka Nabi suruh Ali tidur di hamparan dia. Nabi duk royaklah belum pada
apa ni, belum pada Nabi nak meninggal pada malam tu, Nabi royak siap dah. Ni bagi orang ning Ali mugih atas, ni bagi orang ning Ali mugih atas pada dia tu. Royak kata aku tak ada nak atas dah. Nabi nak tinggal lagi pada Madinah, nak hijrah, royak kata. Tu Ali. Bila habis dah Ali ikut mu dah. Mu nak hijrah bila lagi dah. Mu nak ikut aku. Sebab tu Ali ni ada di Kubah lagi. Dia hambat Nabi tu. Dia lagi Nabi kita duduk singgah di Kubah 5 hari. 5 hari tak silap. Dalam catatan sejarah wayak tu Nabi kita beradu di Kubah. Lepas tu Nabi kita buat masjid situ. Ali lepas pada harta amanah orang selalu dah dia pun. Umar lah hak paling akhir sekali. Kerana Nabi besar dah. Umar mu tengok. Bimbang takut Abu Jahal buat huduh kepada sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Mu'allaf baru masuk Islam. Nabi kata mu ajarlah Umar. Mu tengoklah jangan buat huduh. Takut dia mu tu buat seksanya. Mu hijrah akhir sekali Umar. Tu tengok. Nabi letak siap dah. Apa kita mari duk peling mana? Boleh beci ke Umar, beci ke Abu Bakar, beci ke Uthman ayat tu. Ni panggil luar biasa, panggil. Luar biasa. Ahli sunnah tak boleh nak terima benda ni. Ahli sunnah tak boleh nak terima benda ni nak ayat tu. Sebab tu tak boleh. Tetap agama nak ayat tu tak boleh. Tak boleh. Ni nak ayat. Abu Bakar pula bila lah Nabi sakit. Abu Bakar ni gati jadi gati jadi imam semaya ni ketika Rasulullah sakit ni berapa? 17 hari semua. 17 hari Abu Bakar jadi apa ni, jadi tu imam. Nabi suruh gati dia. Semua 17 hari. Tu dalam kitab-kitab sejarah duk cerita ayat tu. Nabi kita tak jemaah 2 hari. Nabi kita tak jemaah, tak semaya jemaah 2 hari. Kan terlalu sakit lajak. Dekat-dekat yang nak mati ayat Nabi kita. Habis-habis ayat tu. Gini Nabi tak suruh orang lain letak imam. Sahabat banyak-banyak sebanyak tu. Lana lagi orang lain. Sebagai sepupu dia Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ayat tu. Banyak lagi orang lebih ayat. Tapi Nabi tak suruh Abu Bakar ayat tu. Tu panggil hari pelantikan jadi khalifah tu banyak orang shownya. Suara tu banyak apa? Banyak Abu Bakar. Walau puak Ansar pun ada. Tapi puak Muhajirin kenapa banyaknya Abu Bakar? Tu dipilih Abu Bakar. Pilih Abu Bakar jadi khalifah. Kita tak puas hati kok mana lagi? Apanya di antara nak jadi musuhnya? Apa yang kita bencinya? Sedangkan sahabat Rasulullah belaka. Kita melia belaka. Tu tak kepala kita belaka semua sahabat-sahabat Rasulullah ayat tu. Ni nak ayat tu masuk wairah celah tu. Masuk wairah banyak nak ayat tu. Kerana orang munafik saat ini sentiasa nak bubuh api-api bara-bara untuk nak musuh Islam ketika tu buat fitnah macam-macam. Khawarij boleh makian ayat tu. Ni panggil apa? Panggil fitnah dia timbul ayat. Supaya kita learn lah. Supaya kita learn ayat tu. Macam-macam. Tu nak ayat kata. Ni keadaan. Sebab itulah Abu Bakar bila jadi khalifah, Umar suruh naik ucap atas mimbar. Naik ketebah Abu Bakar, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Dia ucap di atas mimbar setelah wisalah ke apa. Ucap sepatah 2 kata lah kepada sahabat-sahabat yang ada bersama ketika tu mayat belum ditani lagi. Mayat Nabi tak tani lagi. Takhir lewatnya tani mayat Nabi. Kena pilih dulu. Nabi tak ada tani lagi. Kena pilih dulu. Kena pilih siapa dia nak jadi pengganti Rasulullah. Pilih itulah. Setelah tu barulah tani Rasulullah. Tu pun Rasulullah tak itu duk apa ni? Duk selisih pendapat. Buat sahabat yang ada di Madinah ketika tu nak kita ni mana? Setengah kata suruh kita ni Mekah. Kerana Nabi ni dia beranak di Mekah. Tempat tumpah darah dia di Mekah. Suruh pergi Mekah. Setengah kata tak kena pelani Palestin. Kerana tanah Palestin ni panah para nabi, para anbiya. Banyak sekali nabi-nabi dan anbiya, para nabi-nabi dan rasul-rasul yang lahir di Palestin. Suruh kita sana. Kerana fuak dia ada kat tu belakang. Fuak nabi-nabi, pekat nabi-nabi kena kita ni kat tu belakang.
Lalu Abu Bakar lah bang royak. Abu Bakar kata, aku pernah dengar Rasulullah kata, di mana dia meninggal, di situlah kubur dia. Sebab tu dah tanah di bawah, di tanah pak dia mati, di siapa dia? Rumah Siti Aisyah. Tanah di rumah Siti Aisyah. Akak mayat gali lubang situ ada. Itu yang mana kubur Rasulullah di hari ni, itu berarti kata di situlah rumah Siti Aisyah dulu. Nabi dia nak sakit situ, dia mati meninggal dunia di rumah Siti Aisyah. Mana dikubur dia di hari ni. Dikubur di hari ni. Tanah situ selalu dah. Tanah situ royak tu. Tu setelah Abu Bakar letak siap dah. Abu Bakar pun bila letak naik dah mimbar saya. Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Di antara ketubah Abu Bakar dia kata. Jadi kita boleh ambil buat contoh. Orang jadi pemimpin kena jadi tagun ni. Supaya dengan Abu Bakar ni. Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Sungguhnya aku ni dilatih jadi pemimpin, jadi ketua umum. Tu nak ayat tu. Dia nak ayat. Aku ni sahabat-sahabat weh. Tak ada arah lah dia mau letak aku jadi ketua umum. Walastu bi khairikum. Bukan aku ni lebih pada umum dah. Tengok. Dia tak angin. Orang tak jadi ketua pun dia tak angin. Tengok Abu Bakar. Tu dia royak dah. Aku ni puakmu pilih jadi ketua untuk nak meretah puakmu, nak jadi jaga puakmu, aku jadi ketua. Sedangkan kita ni sama je saat ni. Kita sahabat Nabi sama je. Tak ada siapa dia lebih dak. Tapi tak ada arah ke pakak pilih letak aku. Aku tak ada nak kali sebenarnya, tapi dia mau pilih tak ada arah lah. Pakak akik tangan, pakak gapo setuju pada aku banyak lagi. Pada hari tu nak ya. Tapi dia kata dah walastu bi khairikum. Aku ni bukan molek pada mung. Aku ni bukan molek pada mung. Tak ada ngaku dia kata, hari ni nyangir kena dengar aku belakang lah buat mu tu. Tak ada. Tak ada pasal debek orang, tak ada. Tu nak ayat tu. Tu perangai Abu Bakar jadi ketua nak ayat tu. Ni sifat sahabat Rasulullah. Walastu bi khairikum. Fa in ra'aitumuni ala khairin. Kalau mu tengok aku ni di atas kebaikan, yang ni mu tengok aku ni jalan molek, meretah mu ni molek, fa'inuni, pakak tolong aku. Pakak cebek-cebek molek lah. Tu wa in ra'aitumuni ala syarrin. Kalau mu tengok aku ni tak molek, jalan tak molek, tak betul. Jadi ketua dah tak betul. Bahaya dia belakang. Orang suruh bagi rakyat pun cetan di ketua, dan di aku. Ya tidak. Fasadiduni, sekaklah aku. Kalau ni tak cabuklah aku ni. Kalau aku jalan tak molek, cabuk. Aku tak nak kali. Allahu Akbar, tengok. Abu Bakar nak jadi ketua, perakat hari tu selalu dah. Kalau aku jalan tak molek, cabuk selalu. Cabuk. Tak usah nanti dah. Cabuk. Cabuk. Gi dia ambil cabuk dah. Tu say nama boleh 500 orang, 300 orang dalam kampung, cabuk dah. Tak kena aku royak, cabuk. Tak kena cabuk. Kalau aku makan, cabuk dah. Tu perakat selalu dah. Kenapa? Kerana dia latih. Dia tak ada nak kali. Kita hari ni kita nak. Molek tak lebih dah, mampu dah. Jadi ketua apa mampu. Tu nak ayat kata orang kita di hari ni nak ayat tu. Allahu Akbar. Nak jadi. Ni tengok beza di antara Abu Bakar. Kenapa? Dia reti kata pemimpin ni akan bertanggungjawab. Kita tak nak ada ada tamneng. Tak gapo pun tak ada kira dah. Tuhan nak tanya akhirat esok, tak ada kira dah, lama lagi Tuhan. Bahasa jolo tak jolo, tanya ke dauk. Ni kita di hari ni. Ni tengok sahabat Nabi. Orang letak jadi ketua ni keadaan sikap dia. Ni sikap hidup. Sikap keadaan sahabat Nabi di masa tu nak ayat tu. Sebagai pemimpin, contoh kepada kita. Terus tengok orang lain lagi, banyak lagi. Ketua-ketua di masa dulu nak ayat tu, banyak lagi. Kalau kita boleh ambil contoh atau kebaikan dalam menjadi pemimpin orang. Kita hari ni tak nak jadi. Pisah nak jadi. Demo dulu tak sih kali demo letak, tak ada arah tak. Kalau dapat molek nak pakai dulu dah. Kalau molek tak ada apa. Jalan molek. Tapi kalau tak molek cabutlah kawan. Allah, perawal mula-mula, hari mula-mula lagi perawal suruh cabut kalau tak molek. Kita dah molek tak molek duduk situ dah. Hari usung pergi kubur, tanah merah naik tak usuk baru meninggal tak ada. Tak. Haning nak ayat tahu kita nak pakai. Kenapa? Kerana orang dulu dia faham. Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Nabi kata tiap-tiap
Tiap-tiap puakmu ni adalah ketua. Ketua. Maka tiap-tiap ketua ni akan bertanggungjawab dengan anak rakyatmu. Apatah lagi kita ketua dalam keluarga je. Ada anak-anak bini. Ketua dah kita pun. Jadi tok lelaki ni berketua dah. Kena tanggungjawab tu dengan bini dengan anak tu. Mudok lok anakmu siapa bergendau dengan orang. Mudok lok anakmu siapa berusaha dengan orang. Mudok lok anak jatahmu duk gendau tino orang. Duk lok anak jatahmu apa dia berusaha anak orang. Lagu mana? Kena tanggungjawab. Mudok lok binimu saat ni tak kelubung. Mudok lok binimu saat ni berjalan tu baik sama mana. Duk lok binimu saat ni duduk main. Duk main apa ni? Duk laisuk apa ni duk main terosak dengan orang, duk kecek dengan orang. Ni banyak tahu. Tu tok lelaki je baru. Apatah lagi orang jadi tok nebel, jadi tok imej. Suti kapung suti kapung tak kepala kita. Semua kena junjung belaka tok nebel, kena junjung belaka tok imej nak ya tu. Boleh tak boleh jawab lah tu saya tanya akhirat esok. Ni orang duk tak sihat ni dah ni. Orang tak lapar ni dah ni. Tak padan dengan kita nak makan 7,000 8,000 di hari ni bila tu saya tanya di akhirat esok. Berapa orang mu tak semayang? Mu royak ke tak? Geno dia tu duduk zina di kampung, tak ada dia pegang. Mu tahu dah orang royak dah bukan tak tahu. Geno mu tak nak buat. Geno hak tu duduk jadi ketung 15 orang di kampung duduk curi getah orang curi apa. Mu buat apa nama tu? Tu boleh jawab lah. Ning ketua-ketua nak ya tu. Boleh jawab lah. Ni hak dia hadis Nabi royak dah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Tu. Nak ayat tu kita kena ingat molek. Ni di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni di antara sahabat-sahabat Nabi. Banyak contoh-contoh yang kita kena ambil di hari ni, tauladan nak ayat tu. Banyak lagi lah kalau kita nak kecek tentang hijrah Rasulullah, pengajaran dia dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat dia. Demi membawa agama, menyebarkan agama kepada ummah. Ini di antara nak ayat tu. Banyaklah. Sebab tu. Habis situ malam ni sebagai cetusnya sikit-sikit kena dengan munasabah lalu hijrah ma'al hijrah nak ayat kata tahun baru Islam. Maka insya-Allah kita akan masuk sikit lagi berkenaan dengan hadis Nabi yang kita yang masih dalam belajar kita lagi. Sambung yang mana Nabi royak kata umatku bila buat satu perkara, umatku bila buat 15 perkara ni maka akan segeralah balanya. Kita mengaji dah sampai akal 3 dah. Hak 15 sampai ke 3 dah. Malam ni kita sambung yang keempat. Kita sambung yang keempat. Sebagaimana dalam hadis yang dicerita dalam hadis apa ni riwayat oleh Imam Tirmizi. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi iaitu Nabi kata yang melalui Ali ibnu Abi Talib. Sayyidina Ali sendiri ceritanya hadis ni. Iza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala'u. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Gapo nama ya Rasulullah 15 tu? Sahabat tak kata, sahabat tanya ketika tu bila Nabi royak tu 15 perkara. Gapo nama 15 perkara ya Rasulullah? Nabi pun royaklah. Qala bersabda Nabi iza kanal maghnamu duwalan. Apabila harta tengah saat itu duk beredar kepada orang-orang tertentu saja. Orang ramai tak tahu harta tengah. Tu ada kedak lagi raib dah kau makan kau kena habis dah kau kena, tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Tak boleh lagu tu. Kita kena iklan, kena istihar kepada anak-anak makmum kita semua. Kalau Tok Nebel pun anak rakyat dia, kalau Tok Imam pun anak makmum dia lah kampung, supaya tahu biar cerah belaka-belaka. Ini berkenaan dengan harta tengah. Yang keduanya wal amanatu maghnaman. Amanah itu dijadikan untung. Jadi untung bagi diri dia. Dia guna amanah tu jadi laba ke dia. Guna amanah lah. Sedangkan amanah orang letak kirimnya ke dia. Dia tak ada minta izin kawan nama. Dia guna benda tu jadi laba ke dia. Ni kita bicara belakang tu. Waz zakatu maghraman. Dan zakat itu menjadi hutang. Jadi maksudnya dia tak ada keluar zakat dak. Dia kira berasa saya tu dia ambil buh dalam modal dia pula. Dia buat musim pula zakat tu. Jadi seolah kata hutang.
Dia berhutang pula zakat tu, ambil situ pula. Tu panggil zakat menjadi hutang. Tu. Yang keempatnya wa ata'ar rajulu zaujatahu. Ni pun tak jadi alamat kiamat juga. Ini jadi musibah juga. Ni Nabi royak dah. Hari ni kita tengok sendirilah. Apa tu? Wa ata'ar rajulu zaujatahu. Tu. Iaitu si suami taat kepada si isteri. Tak payah lagi kau. Ibu-ibu, tok laki taat ke bini. Tu. Dah reti dah tu. Tok laki taat ke bini. Apa maksud tok laki taat? Tok laki turut bini. Tok laki Allah ke bini. Tu. Jolo belaka tu ya. Tu. Nah, supaya kita faham sungguh-sungguh. Jadi tak boleh dalam Islam ni tok laki taat ke bini, tak boleh. Dia kena apa? Kena bini tu taat ke tok laki. Bini tu duduk bawah. Terima arahan daripada tok laki. Tok laki akan arah bini tu. Suruh gitu, suruh gini tu. Dia kena dengar arah lah. Dia kena dengar arah. Ni dak ni. Bini dak arah tok laki. Tu. Hak ning pun bala juga, jala juga. Allah, tok laki macam teksi dah. Tok laki macam teksi dah. Kena? Nya arah ke bini dia tu gak mulut tengang. Nyawa kok mulut bukan nyawa kok hidung dak dah. Ni tak boleh nak ayat tu. Lepas tu tak boleh kau bini nak arah tok laki, boleh. Tapi janganlah jadi bini tu pengarah tok laki. Nak suruh gapo tu boleh. Tolong beg tu sikit Allah kata. Boleh, tak ada salah. Tapi maksud ni mengarah segala-gala dalam rumah tangga. Sudah kau bini. Ni teruk ni panggil teruk ni. Kalau kecek pasal kampung kau, tok laki jadi kura. Tak payah lagi wallah a'lam, tak reti apa pun nak royak. Tok laki jadi kura. Ikut bini wa hamba. Ni tak leh dalam Islam, tak leh. Sebab tu dah nak ayat dalam Islam ni, nak bini dia kena cari molek gapo-gapo. Allah, kena carilah sifat-sifat ibu ni macam mana. Tu. Sifat-sifat ibu ni lagu mana. Sebab tu lah ada satu hadis. Ada satu hadis. Tu. Nak ayat pada masa dulu, nak ayat tokoh Nabi dulu. Tu. Tu. Ada hadis mana? Tu. Duk cerita hadis jadi hadis apa ni? Ada hadis riwayat oleh An-Nasa'i yang melalui Abdullah ibnu Abbas. Ada disebut ketika dulu, masa dulu nak ayat tu, ada seorang laki-laki pergi mengadu kepada Nabi. Pergi pergi royak Nabi lah, pergi mengadu Nabi. Tu. Pergi ngadu kan? Ya tak ambo ni ya Rasulullah, ada orang Tino seorang lah, ada bini seorang tu. Tu. Apa Nabi kata kena? Bini ambo ni pelik ya Rasulullah. Apa bini mu ni pelik? Dia tak tolak tangi orang yang meraba-raba dia, yang menyentuh dia. Tu. Tangi isteri tak menolakkan, tangi orang yang menyentuhkan dia. Ni geti je deh. Geti tak lagi ni buat kita ni. Bimbang juga. Ada seorang di masa Rasulullah dulu, Ibnu Abbas kata. Abdullah Ibnu Abbas kata ada seorang mari mengadu ke Nabi, royak bini dia. Ya Rasulullah, aku ada bini seorang, tapi biningku ni gak ikut orang nak jamuh. Faham lagi tu? Ikut orang nak jamuh ya Rasulullah. Tak ada tolak, tak tangi. Orang ni gagal pun tak apa, orang ni jamuh pun tak apa, orang ni heret pun tak apa, orang ni pegang pun tak apa, biningku ni. Bila Nabi dengar lagu tu, Nabi kata, cerah, tolak. Tengok Nabi. Ni masa dulu nak ayat tu. Ni panggil ciri-ciri isteri yang Rasulullah suruh cerah. Ni lagu ni nak ayat tu. Ni bini ni.
Jadi dia perhati bini dia ni ikut orang nak pergi nak jamu. Tu. Tu. Ikut orang nak jamu maksudnya. Kalau lah ni enggak ikut orang nak heret lah bini kita. Ikut orang nak heret, orang nak jamu. Tapi datuk lelaki Allah ke bini tak ada kira duk dia. Tahu cekap. Ni hendak jadi dayuh ni. Dayuh ni. Jadi dayuh ni dah ni. Sebab tu tak boleh dalam Islam, tak boleh benar-benar, tak boleh benar-benar ayat tu. Pas kita hari ni ayat tu bining belaki ni apa panggil mengikut apa? Mengikut selera kita. Lebih-lebih lagi kita panggil mengikut kemahuan nafsu kita. Tu ayat tu. Tak kira dah apa nama pun. Hak tino pun dia nak benih semata. Dia jadi bini orang dah pun dia nak benih. Dia biasa benih tak kira apa dah. You tengok bagi orang makan lakon banyak. Orang makan lakon banyak. Makan musalsal tu banyak. Allah tak ada apalah duk dalam perut dia juga. Dengan tu lelaki ni apa ni? Rapuh nak perak nak kata tu lelaki tak kira dah. Tu lelaki pun nampak pelengong kata di bini. Kini tu lelaki. Allahu Akbar. Tak boleh. Pocik-mocik jangan. Adik-adik nak ayat tu. Muda-mudi kita nak ayat. Ya kita ada keluarga dah, kita ada anak bini dah, ada gapo ingat molek. Isteri tetap isteri, suami tetap suami nak ayat. Ada garis saya masing-masing dah. Jangan dirako, jangan buat sedak, ikut nak sedak. Orang lain ni dia tak reti, orang lain tak reti agama ke apa. Dia lawas semata. Lawas semata tak tengok dah hukum agama. Dia rasa nak kata tu lelaki kata huduh-huduh, kata tak payah dah. Tu lelaki rasa tak apa. Tak itu juga. Allah malu kok orang. Kadang-kadang nampak cerah tu lelaki nak ayat tu. Dia terbahar di bini dia. Bini dia pun dia boleh diam kata ikut nak pergi ke mana pun. Tak ayat tu lelaki berat takut dah nak ayat dah. Pergi dengan pia di mana tak tahulah. Dia berkata nak pergi Chiang Mai pula 2 buah bah. Tu lelaki duk mengasuh rumah tu. Bini berat takut. Duk tahbah tu duk berecok dah bini pun. Tu lelaki tak nak mari sekali. Ni banyak mana di hari ni nak ayat tu. Banyak mana di hari ni kita pakat duk gelenyah. Bini orang duk gelenyah. Tak ada tu lelaki. Perak takut beribu kilo nyagi. Ni kita kena tengok di hari ni nak ayat tu. Ni Nabi duk ayat. Bila macam ni tak bala apa lagi. Bala. Tu lagu tu je. Kalau sedala-dala lagi. Bini kita nyagi guna di demo. Bini kita ni terikut dengan demo. Kadang-kadangnya saya dia lah, saya orang lagi dengan tu lelaki dia. Tu kau teruk lagi. Ni nak ayat. Sebab itulah Islam ni Allah menitik berat benar kepada keluarga nak ayat tu. Cik Nabi tak kata lah. Iza hadartumul apa ni? Iza hadartumu bila orang mari nak apa ni hadis Nabi kata bila orang mari nak mini anak kita ni man tardawna dinahu wa khuluquhu, orang yang ada agama, orang yang faham agama dan perangai dia comel, Nabi kata hok jatuh tu mari nak minta anak kita ni ada agama, mengaji agama retilah, tak aling pun tak apalah, tak jadi tok baba pun tak apalah, tapi pandai agama. Boleh bawa agama. Wa khuluquhu, Nabi kata iaitu perangai akhlak dia molek. Tak ada naki kok dah kopi kok sidak. Hormat kau orang tua. Allah, nak ayat tu kecek bergaluh dengan orang tua, ada apa ni, ada adab. Ada maruah, nak ayat kata. Nabi kata fazawwajuhu. Nabi suruh kita nikah. Kalau jatuh mai minta anak kita lagu tu, tak tengoklah. Ni kita dah tengok hidung, tengok pipi, tengok kaki, tengok gapo. Kena kelabu tu tak sedekat orang comel dah. Ni ayat Nabi kata fazawwaju. Suruh nikah tu nikah. Fa illam taf'alu, kalau mu tak buat, mu tak nikah tu, Nabi kata takun fitnatun wa fasadun kabir. Lagi akan datang akan jadi fitnah dan fasad yang besar. Nak ayat kata. Tu hadis Nabi au kama qal. Tu lebih kurang Nabi dah royak. Tu cara nak cari orang Tino. Orang Tino nak cari tu lelaki. Buat jatuh nak cari bini. Nabi dah royak dah. Nak nikah orang ni, nak nikah dengan Tino ni. Boleh.
Pak perkara boleh. Nah, kerana dia jangok pun boleh, kerana dia kaya pun boleh, kerana turunnya dia comel pun boleh, kerana dia ada agama pun boleh. Tapi Nabi pesan kata fazfar bizatid din. Nabi suruh pilih hak mempunyai agama. Nabi suruh kita pilih nak buat bini ni hak ada agama. Kita orang jatuh nak bini cari hak reti agama, jangan hak reti decok. Suruh pilih hak agama. Nabi kata ribat yadaka. Hadis Nabi nak ayat butung. Kita tengok hari ni pun Allah kadang-kadang nak ayat. Kadang-kadang kita tengok bini dia tak reti ni ayat Allahu akbar. Mana hak belah sekali. Kau tak lihat anak apa kita boleh anak. Nak boleh dah bisa boleh anak. Kita nampak Allah bini tak reti kat teruk. Anak dok ngaji dah poneng posong posan posi poha pohuk. Kamban anak ni bini tak reti nak buat. Tak usah kata hok moneng mosong-mosong tak ada je dah. Hok posong anak tak reti, baca tak reti, bini baca tak reti. Anak pun pelengok-pelengok, kadang-kadang tak ada buat gambar lagi. Kena murid di keru lah di sekolah. Kalau kita mengajar, mak tak pandai. Tak ada gapo. Hak agama tak nak bergecek dah. Hak siap pun tak reti juga. Nak ajar anak sekadar tu buat latihan di rumah ni tak pandai. Nak baca tak pandai. Poneng posong posang. Siapa pohuk kelas ni, derajah ni tak pandai. Sampai derajah ni 1, 2, 3 sampai ni tak pandai nak ayat tu. Nak tolong ajar anak di rumah tak pandai. Tak tahu hak mana betul. Nak baca tak ada. Pas bini ke aku tu. Hani panggil kalau bini ke untuk buat tidur je lah. Hani nak ayat tengok hari ni. Ni dak kita. Pasal apa? Pasal Nabi suruh ambil agama ni. Kerana anak ni duduk di mak. Mak lah orang mengasuhnya. Siapa gelak, siapa cerah, siapa gelak, siapa cerah, siapa gelak, siapa cerah. Pak kalau ibu tak reti, ibu rasa menyupah wih pak anak. Allah, halu-halu dah tu menyapung. Kecek menyapung dah. Dia tak anak biola ni, mulut rapuh perang kan menyapung. Allah, dia tu mek dia pula gutu tu. Tak tahu mana dah. Ni nak ayat hari ni kita tengok. Ni ibu-ibu ayah-ayah hama nak cerita nak ayat tu. Tak kira derita kita bila lagu ni nak ayat. Ni nak ayat. Salah kita pilih, salah kita cari nak ayat tu. Kerana masa kita nak bini kita tengok di podi dia saja. Kita basuh gerai jolo dah. Basuh naik sawah, basuh ada nafsu jolo dah. Tak kira dah bini lagu mana tak tahu dah. Bini tu gasi ko, King Kong ko, tak tahu kita. Jing Afrik ko, tak tahu kita. Sebab tu lah nak ayat tu dahsyat. Sebab tu dah anak-anak nak ayat. Cuba bini kita orang ngaji tenir ya. Kerana mengasuh duduk di bini. Tok lelaki tu baik kerja semata. Kerja. Bini cara anak. Ngajar Quran, ngajar kadar. Allah di rumah juga ada 4-15 orang sekali dengan anak-anak juga ngajar. Anak dia tu buat ngajar. Mari ngaji juga. Boleh bini dia boleh ngajar. Kadar-kadar boleh. 30 boleh lah. Tak apa dah. Alhamdulillah. Ning tak pandai nak buat gambar anak pun tak pandai. Nak buat latihan anak tak pandai. Hak cikgu bui tak reti kena mak pun tak ada belajar dak. Lepas tu gak ikut gak. Ni sini hari ni ayat tu jodoh kita cari kita nak ayat tu tak betul dengan agama Islam. Ni Nabi royak siap dah. Bila suami tu taat kepada isteri tak nak kerja lah. Ni tengok. Sebab tu hari ni nak ayat tu ada tak lagi benda lagu ni? Allah tak nak kecek dah hari ni. Tak nak kecek dah. Bila lah panggil si suami tu di bawah arahan bini, tak nak kecek lah. Panggil berapa? Panggil meretah komunis. Dakwah meretah komunis. Dakwah komunis tak nak kecek dah lah. Ni nak ayat tu. Panggil menyalah dengan dasar Islam. Dasar Islam salah. Dia kena isteri taat kepada si suami. Taat benda molek, bukan benda tak molek. Hak tak molek tak panggil taat. Bini kena taat kata lelaki taat hak molek. Hak tak molek tak leh. Tu lelaki lari semaya ya. Tak leh tu kena semaya. Taat benda molek nak ayat tu. Bini kena dengar arahan tu lelaki.
Ni banyaklah kalau nak kecek tetap rumah tangga dia banyak sekali. Sebab tu ada Nabi duk cerita berkenaan dengan gapo nama. Kita nak pilih di antara isteri-isteri nak ayat tu banyaklah. Gapo di antaranya merengekkan mahar suami. Ni 5 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sebelum kita nak berbening saat itu, kita kena tengok 5 perkara yang dianjurkan, yang disuruhkan oleh Rasulullah. Satunya gapo Nabi kata merengekkan mahar suami. Yang ni belanja murah. Ni di antara dalam rumah tangga kita ni kena belanja murah. Tu Nabi suruh murah belanja. Tu. Karena Nabi ada kata sebaik-baik mahar ialah serengi-renginya. Tu hadis riwayat oleh Abu Daud. Tu. Sebab tu ada hadis lain kata juga. Ada juga hadis lain kata. Nah, berikanlah maharnya walaupun bentuk cicing daripada besi. Ni tengok. Walau khatamu min hadidin. Tu di antara hadis hadis nabinya. Tak silap hamba aku itulah. Tu bukan hadis biasa tu. Tu hadis Bukhari, hadis Muslim tu. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Berilah mahar, berilah belanja kau bining tu, jangan tak beri belanja, menikah jangan tak belanja walaupun berbentuk cicing daripada besi. Tu. Besi yang kita buat. Kita pergi tengok tempat orang duk beki mutu, jumpa wasi, jumpa besi tu. Bubuh jari. Oh, jadi molek di sinah habis dah lah ni comel ya. Tu. Lepas tu kena Allah. Tino tu lah duk nak kita pun nak dia juga. Kita royak tak ada gapo nak juga abang. Kita pun ambil lah besi ni, letak wak belanja. Letaklah Nabi kata walaupun besi, walaupun cicing berbentuk, walaupun cicing daripada besi sekalipun letaklah wak belanja. Dia nak ayat tu seringi-ringi semudah-mudah nak ayat tu. Ni yang paling berkat ayat. Tu dia tak silap ke hadis Bukhari, hadis Muslim duk cerita benda ni. Tu hak Nabi duk royak berkenaan dengan yang hak Nabi anjurkan 4-5 perkara tu. 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 Nah, yang kedua Nabi kata apa? Yang kedua. Mengikuti tempat tinggal suami. Mengikuti tempat tinggal suami. Jadi turut tok laki. Kita bagi turut tok laki. Tok laki kata, kita buat rumah suku ayah kita nikah dua ni. Tidak. Tu panggil mengikuti tempat tinggal suami. Suami nak tinggal mana? Nak duduk mana? Atau tak kita ya tidur tidur. Jangan duduk toko tak duduk bang smoking kong tu. Tok laki nak tidur gerak supaya hudan rebuh dalam. Bini kata dah heran, tak leh aku tu. Kena ikut. Supaya tu duduk mana-mana supaya tu kena turut tu. Jangan duduk jeng dengan tok laki. Tu ada ayat tu ayat dalam surah Tolak apa? Tu tak silap. Tak silap dalam surah Tolak ayat yang ke-6 ke yang berapa? Ada ayat. Yang ketiga apa? Mutaati suami. Tu. Mentaati suami. Jadi bini ni taat kepada tok lelaki. Ni nak ayat panggil 5 perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tu yang disuruh oleh Rasulullah. Tu nak ayat tu. Nabi dah kata, jika aku boleh memerintahkan seseorang bersujud kepada orang, mesti aku akan merintah isteri sujud kepada suami. Tu ada hadis Nabi tak? Itu dah. Nabi kata, Nabi kata tak ada arah lah. Manusia ni tak boleh sujud sama manusia. Tak boleh sujud. Manusia nak sujud ke Tuhan je. Kalau boleh sujud ke manusia, Nabi kata aku nak suruh bini tu sujud untuk lelaki. Besarnya nak ayat tu. Besarnya hak si suami terhadap isteri saat ni tu. Ayat tu. Panggil terhadap suami besar kali. Tak silap hadis riwayat apa dia? Imam Tirmizi dan Ahmad. Tu. Lepas tu apa? Jaga isteri, jaga solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga diri dia, jaga farak dia, taat tok laki dia. Nak ayat tu. Ada hadis riwayat oleh Imam Ahmad tu. Iza salatil mar'atu salataha wa shoma siyamaha
Wa hafazat farjaha wa ata'at zaujaha. Tu tak silap. Tu Nabi kata. Tu. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad. Qila laha yaumal qiyamati udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Tu ciri-ciri wanita masuk syurga 4 perkara. Jaga sembahyang 5 waktu. Tu puasa bulan Ramadan. Jaga kemaluan dia, jangan duk lock orang lain duk jamuh duk main. Tu duk guna yang kepaknya apa nama? Iaitu taat kepada si suami dia. Bila dia mati esok di akhirat, orang akan panggil dia, "Hei perempuan, hei makcik, masuklah syurga mana?" Masuklah min haitsu syi'ti, dengan sekira-kira mun khandak. Mun nak masuk syurga mana? Lapai butir syurga ni. Ni kemuliaan orang Tino no ya atas. Kemuliaan orang Tino. Apa ni? Dia mentaati tok laki dia, dia jaga diri dia, dia jaga sembahyang. Tu. Yang keempat gapo di antaranya? Nabi kata menyenangkan suami jika melihatnya. Tu. Hendak dia. Apa ni ada hadis Nabi yang mau tak ingat tu? Iza ra'aitaha apa ni? Bila tok laki tengok kau bini sarratha, sarratka. Berasa gembira. Jadi bila bini tengok, bila tu lelaki tengok ke bini, berasa sepenuh suka ya. Berasa sejuk ya. Tu apa panggil ada juga. Tu lelaki bila tengok ke bini berasa sejuk hati. Berasa sejuk ya Allah. Mek mungo. Ku kene semula ke dia kok. Siap dah. Mani ikat, rambut siap dah, bau sedap ya. Wak teo, wak gapo. Jadi tok lelaki ni Allah tengok kau bini tak ada dah. Orang tawar ke bujai tak si lagi. Tak lepas dengan makcik dia, tak lepas dengan bini dia no ya tu. Dah. Ni bini yang tok lelaki bila tengok dia menyenik apa ni? Senang hati, sejuk hati no ya tu. Nak buat macam mana orang Tino? Nak menyejukkan hati tok lelaki ni buat mana? Ni no ya tu. Ni ada sahih jugalah tu. Hadis ni tak silap hadis riwayat oleh At-Tabarani. At-Tabarani no ya tu. Ni panggil sifat-sifat ketina apa ni? Yang itu lelaki tengok ke bini Allah, bo paling tengok bini serabut perut dah. Tidak tak apa dah. Bo tengok ke bini semula Allah. Orang kena pukul 9 tak mandi lagi, duk kemas henguk lagi. Rambut tak ada sisir lagi, hok tidur semalam sepuluh dengan King Kong dah. Sepuluh sintu dah. No ya apa? Kau serabut dah. Ni dak. Tengok ke bini enggak lah sejuk mata. Mari dek nenek seperti lelaki manis siap dah. Bau sedap wak. Allah pakai baju bayar ya. Gebek seperti lelaki. Tu lelaki buat Allah. Senenya. Ni nak lagu tu. Tengoklah sila. Yang kelima ke apa? Menjagakan diri ketika suami tidak ada di rumah. Jaga diri. Bila tu lelaki tak ada rumah, jaga diri. Sebab tu di antara adanya apa ni dalam hadis. Bila orang mari cari tu lelaki kita tak ada. Assalamualaikum. Bema. Assalamualaikum. Bini kita tu lelaki kita tak ada. Ada kita rumah. Hak comelnya kena. Kita tukar suara kita. Jadi jangan orang gerang. Apa yang gerang? Waalaikumsalam. Dia kena. Cari siapa? Memang tak ada. Pukul 3 hari klik Mari pukul 3 hari. Ini tak apa. Tu. Acik boleh bini. Kena. Kerana acik boleh nak jaga diri dia. Tu lelaki tak ada jaga. Jangan orang gerang, jangan orang berasa kata nak ngeceh dengan kita, nak mengorak dengan kita. Ni no ayat satu tu. Ni Islam no ayat tu. Jaga fitnah siapa tengok tu. Berkata assalamualaikum bema. La waalaikumsalam. Alah lamanya tak jumpa Nah dulu bema tak ada pun. Tu siaplah susah dah. Ni orang kita ni. Ni orang kita. Tak leh lagu tu tak leh. Datuk lelaki tak ada no ayat atas petangga tu. Ataupun ayat klik dah dulu bema tak ada. Tu jaga diri, panggil jaga diri. Belum berlaku. Kita kuresin ni dah jadi hari ni. Fitnah yang berlaku dah hari ni banyak ni dah. Bini dia tu duk main dengan dia tu, bini dia tu nyobah dia tu, tok laki dia tu heret dia tu.
Allahu Akbar, hari ni jadi nasi kerabu laksa habis. Ni masyarakat kita nak ayat tu. Kenapa? Kerana kita tak ikutkan syariat, tak ikutkan dasar-dasar Islam, tidak ikutkan ajaran-ajaran Islam, maka itu bala menimpa selalu dah. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang menuntut sekalian, yang amba boleh bui penerangi malam ni sikit sebanyak dalam pengajian kita. Maka insya-Allah minggu depan ni amba akan sambung pula wa'aqa ummahu, anak deraka kepada ibu. Tu insya-Allah ayah-ayah, ibu-ibu, minggu depan ni jangan lupa insya-Allah malam Sabtu lebih kurang pukul 7.40 ataupun pukul 8 insya-Allah bersama dengan amba di Babo Channel. Supaya tak kosong waktu kita, masa kita boleh ikuti belajar ilmu agama, dengar sikit sebanyak. Semoga kita boleh boleh apa ni? Boleh bekikan diri kita. Amba demo supaya sama-sama nak cari jalan untuk beki. Bekilah kita diri kita, keluarga kita, waris-waris kita, anak beranak kita dulu. Lepas tu kepada kain sahabat handai kita dan kepada masyarakat tu. Insya-Allah bila nawaitu comel, insya-Allah Tuhan akan beri kejayaan kepada kita. Kita sebagai contoh utama sekali kepada orang luar. Itulah lebih kurang malam ni. Sekiranya salah silap sikit sebanyak dalam ucapan ambo, bicara ambo di malam ni, maka ambo cukup-cukup minta maaf. Mohon kemaafan salah silap sikit sebanyak. Cuculah air kemaafan kepada ambo. Semoga apa yang ambo ucap saat ni tu tak sedap dengar ataupun tak sedap menyentuhkan peribadi siapa dia. Ambo tak ada niat dak. Ambo tak ada niat nak menyentuh siapa dia. Semata-mata kita nak fahami di dalam keadaan hidup kita nak jadi comel. Ambo saya berlaku, semua nak jadi baik berlaku. Tapi mesti kena ada tegur kena ada tegur menegur orang kita ni. Kerana kita bukan nabi, kita ni bukan orang alim, kita ni orang biasa nak tu. Silapan ni boleh kata setambung. Kesilapan kita ni banyak sekali nak tu. Tak kira ambo demo pun supalah. Sebab tu kita berkongsi untuk nak muhasabah diri kita, nak beki diri kita bersama. Maka di malam ni setakat telah dulu ambo akhir kata dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna sihatan wa afiyah. Allahumma ja'alna salamatan fi kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min virus corona wa ghairihi minal amrad zahiran wa batina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. إلهي لست للفردوس أعلى ولا